الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا والقمر حسبانا. أشهد أن لا إله إلا الله المعبود بالحق في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالبينات والهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم بتقوى الله لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kita kepada Allah, pencipta alam, pemberi rezeki dan nikmat kekayaan, nikmat kesehatan dan pekerjaan. Oleh itu, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah dan tinggalkanlah seluruh larangan Allah dengan mengikuti ilmu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Juga faham apa itu larangan dan bertindak melaksanakan segala perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita melangkah tahun baru Masehi 2014. Ini yang bertepatan pula pada hari ini, Jumaat 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat yang bersungguh-sungguh untuk beramal dan bekerja, bertindak dan bersosial, bukan semata-mata untuk kehidupan dunia yang sementara sahaja, tetapi niatlah segala kerja buat ini adalah untuk mendapat habuan utama, iaitu kecemerlangan untuk hidup kekal abadi pada negeri akhirat bersama kekasih Allah, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana heboh, orang memperkatakan tentang keperluan kepada harta benda dunia, kepada kenaikan harga barang-barang, tuntutan kepada mencari rezeki yang lebih demi menyara keluarga, dan berbagai-bagai isu yang dihadapi oleh masyarakat. Mimbar hari ini cuba memperfokuskan mengenai sikap manusia terhadap harta dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, keturunan Adam berkata, hartaku, hartaku. Adakah hartamu kecuali yang engkau makan lalu habis, atau yang engkau pakai lalu busuk, atau yang engkau sedekahkan lalu ia berterusan? Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, seorang pemuda pula bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa saya takut mati?" Rasulullah SAW membalas pertanyaan itu dengan satu soalan lain, "Adakah anda mempunyai harta?" Pemuda itu menjawab, "Ya, ada Rasulullah." Lantas baginda bersabda lagi, "Dahulukan hartamu ke akhirat, kerana hati orang mukmin itu sentiasa bersama hartanya. Kalau didahulukan hartanya itu, ia ingin menyusul, tetapi kalau ditinggalkan di dunia, ia ingin berpisah dengannya." Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, yang bermaksud teman keturunan Adam ada 3. Yang pertama, mengikutinya sampai nyawanya melayang. Kedua, menghantarnya hingga ke liang kubur. Dan ketiga, mengiringinya sampai kepada mahsyar. Yang mengikut hanya sampai nyawanya melayang ialah hartanya. Yang mengikutinya sampai ke kubur ialah sanak keluarganya. Dan yang mengiringinya kepada mahsyar ialah amalan yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu diperingatkan bahawa harta adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, alat untuk menyebarkan syiar Islam, alat untuk berjihad mempertahankan negara dari dicerobohi oleh musuh, alat sebagai jaminan kepada saudara-saudara mu'alaf, alat untuk mengeluarkan zakat, untuk bersedekah, membela anak yatim di Palestin, Syria dan lain-lain yang menimpa musibah, dan banyak lagi perkara yang ma'ruf yang boleh ditegakkan dengan adanya harta yang kita miliki. Apabila kesedaran bahawa harta sebagai alat dan amanah Allah untuk ditadbir urus dengan panduan Islam, maka harta ini pasti akan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau harta menjadi matlamat,
harta merupakan segala-galanya dalam hidup, maka orang-orang inilah pada siang dan malamnya hanya memikirkan cara mendapatkan harta dan kekayaan dunia, dan ramai di kalangan mereka tertipu dengan matlamat tersebut. Maka berlakulah perbincangan mereka di dunia berkisar mengenai harta benda, wang ringgit, kenaikan gaji itu dan ini, pangkat dan sebagainya, jawatan dan seumpamanya, dan lain-lain, yang akhirnya boleh melupakan mereka dan melalaikan mereka daripada muhasabah dengan harta yang mereka kurniakan Allah kepada mereka. Salman Al-Farisi pernah menulis surat kepada Abu Ad-Darda, "Saudaraku, janganlah anda kumpulkan harta kalau anda tidak pandai mensyukurinya. Kerana aku mendengar sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, manusia berharta yang mentaati Allah akan ditampilkan nanti bersama hartanya setiap dia gugup sewaktu meniti titian siratal mustaqim. Hartanya akan berkata kepadanya, jalanlah terus kerana anda sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diriku." Kemudian datang pula orang yang tidak mentaati Allah dalam mengendalikan hartanya di dunia dengan memikul harta di atas kedua-dua bahunya. Apabila dia gugup sewaktu meniti titian siratal mustaqim, dia pun ditempelak oleh hartanya. "Hai malam, anda tidak mahu membayar hak Allah atas diriku?" Begitulah keadaannya terus-menerus sampai dia meraung meneriakkan nasib malam dan derita. Seorang ahli sufi bercerita, wang dinar dan dirham yang mula-mula ditempa dipungut oleh iblis, lalu diangkatnya ke kening dan diciumnya, seraya berkata, "Orang yang mencinta kedua-duanya adalah sebenarnya budak-budakku." Bagaimanapun harta itu masih membawa kebaikan jika ia dipergunakan dengan penuh tanggungjawab, misalnya membantu kalangan dhaif dan memerlukan pertolongan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Amat utama harta yang baik bagi lelaki yang soleh. Namun celaan dan pujian terhadap harta belum dapat diselaraskan sebelum anda mengenali hikmah harta, maksud, bahaya dan celakanya, hingga jelas bahawa harta itu baik dari satu segi dan buruk pada segi yang lain. Pada kebiasaannya, kebaikan dan keburukan seseorang itu menggunakan harta bergantung kepada sejauh mana kesedaran dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa pengajaran yang penting dapat dilihat melalui sikap para sahabat apabila membelanjakan harta dalam perantau khasnya. Sebagai contoh, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membawa 300 ekor unta lengkap dengan alat-alat menunggang dan ditambah dengan wang 1000 dinar. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kepadanya, tidak akan memudaratkan Utsman dengan pemberiannya itu. Abu Bakar pula membawa semua hartanya. Umar pula membawa separuh dari hartanya. Berkata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang awak tinggalkan untuk anak dan isteri awak?" Jawab Abu Bakar, "Allah dan Rasulnya." Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita melihat dengan lebih ke depan dalam penyediaan harta benda untuk perbelanjaan, pendidikan anak-anak, kos pendaftaran pembelajaran di peringkat rendah atau menengah, kadang-kadang mencecah ribuan ringgit bagi beberapa sekolah swasta atas umpamanya, dan berbagai-bagai kos lagi perlu dipikul oleh ibu bapa demi pendidikan masa depan anak-anak untuk kecemerlangan negara akhirat mereka. Sudah tiba masanya sekarang umat Islam di Malaysia menubuhkan badan-badan wakaf dengan lebih banyak, hatta sekolah-sekolah dan universiti yang dibina dengan harta-harta wakaf memberikan pelajaran percuma seperti yang telah berjaya diuruskan oleh Universiti Al-Azhar Mesir. Pembelajaran percuma kerana adanya harta-harta yang diwakafkan untuk menanggung kos pengurusan pembelajaran. Hari ini kita merasa sedih bila ada berita yang menayangkan bahawa konflik di Mesir yang berlaku sehingga hari ini ada pihak-pihak tertentu membakar Universiti Al-Azhar yang merupakan harta wakaf umat Islam yang amat penting terhadap dakwah dan pendidikan umat. Kita bimbang bahawa Universiti Al-Azhar akan ditutup oleh pemimpin yang berfahaman sekular di sana demi menjaga kepentingan politik
daripada menjaga amanah dakwah Islam yang telah sekian lama bertahan lebih 1000 tahun yang lalu. Dengan berkat harta-harta wakaf yang diberikan secara ikhlas, telah melahirkan puluhan ribu ulama dan para pendakwah dari seluruh pelosok dunia, di samping melahirkan doktor-doktor bidang perubatan dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Semoga tahun ini dan tahun-tahun akan datang harta kita dapat diinfakkan antaranya kepada pendidikan anak-anak umat Islam. Moga dengan keikhlasan infak tadi dapat melahirkan ulama yang benar-benar dapat memimpin masyarakat dan umat seluruhnya kepada melaksanakan perintah Allah dan menjalankan tanggungjawab khalifah Allah dengan sebenarnya diberi Allah. Sabda Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanin yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab, yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur, yuhibbuna al-khalq wa yansawna al-khaliq. Rawahul Bukhari. Hadis yang bermaksud, akan datang suatu zaman atas umatku bahawa mereka sukakan 5 perkara dan lupakan pula 5 perkara. Yang pertama, mereka sukakan kehidupan, mereka lupakan kematian. Yang kedua, mereka sukakan keduniaan dan lupakan akhirat. Yang ketiga, mereka sukakan harta kekayaan, mereka lupakan hari hisab. Yang keempat, mereka sukakan rumah-rumah besar dan mereka melupakan kubur. Yang kelima, mereka sukakan manusia rakan-rakan dan mereka lupakan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Rawahul Tirmizi. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian dan ujian bagi umat ialah harta kekayaan. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat peluang dipanjangkan umur pada tahun baru ini dengan memfokuskan masa secara adil, yakni masa untuk bekerja, mencari harta dan rezeki yang halal adalah pada masa yang betul. Manakala masa untuk beribadat kepada Allah disegerakan dengan lebih baik dan berfokus dengan istiqamah agar dapat menambah tempat yang bahagia bukan sahaja di dunia, malah di negeri akhirat yang cemerlang, dan dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan kampung akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Surah Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidil ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sedang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama
mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المقسم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم المعظم شاب ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي أحد سوء الأمير تبو الحاج عبد الملك ابن المرحوم السلطان بدليشة. اللهم امنحهما الرشاد ووفقهما للسداد واصلح بهما العباد والبلاد واجعل دخولهما خارجا انك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.